Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan membincangkan teknik menjawab soalan sains SPM kertas 2. Okey, jadi sebelum itu terima kasih diucapkan kepada Cikgu Samsul bin Sainan SMKA 5 Papar. Okey, dengan slide PowerPoint yang telah pun disediakan oleh beliau. Terima kasih diucapkan. Okey, untuk sains kertas 2, kod kertas adalah 1511/2. Okey, jadi untuk kertas 2 ni, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Jadi terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Jadi bahagian A ni ada 4 soalan berkenaan dengan kemahiran proses sains, di mana 20 markah diperuntukkan untuk bahagian ini, dan bahagian B pula ada 5 soalan, 30 markah diperuntukkan untuk bahagian B ni. Kemudian bahagian C pula ada 3 soalan, soalan 10, 11 dan 12. Jadi soalan 10 adalah soalan mengeksperimen, yang ini soalan wajib. Kemudian soalan 11 dan 12, so pelajar boleh pilih mana-mana satu. Jadi untuk 11A dan 12A adalah aras pemahaman. Okay. Kemudian 11B dan 12B adalah kemahiran aplikasi. Okay. Peringkat yang lebih tinggi. Jadi peruntukan untuk bahagian C, markah dia adalah 20 markah. Okey, jadi untuk persediaan untuk menjawab soalan bahagian A ni, jadi yang pertama pelajar sepatutnya berkebolehan menggunakan kemahiran proses sains untuk menjawab soalan bahagian A. Jadi terdapat 4 soalan yang menguji 10 kemahiran proses sains ataupun KPS. Jadi setiap satu KPS tu mungkin diuji lebih daripada sekali ya. Jadi persediaan terbaik ialah latih tubi. Okay, jadi untuk jawapan untuk bahagian A ni selalunya dia ada dalam soalan ya. Jadi sama ada ia secara tersurat ataupun tersirat. Okey. Jadi kita tengok KPS yang pertama iaitu membuat pemerhatian ya. Jadi membuat pemerhatian ni kita memberikan gambaran kepada apa yang boleh dilihat pada jadual atau gambar rajah. Jadi gambaran tersebut adalah seperti nyalaan mentol, pemesongan jarum emitter ataupun galvanometer, keadaan fizikal, dari segi perubahan warna atau bentuk, dari segi kehadiran gelembung gas dan lain-lain. Jadi pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk perbandingan. Okey, mari kita lihat contoh soalan KPS yang KPS 1 iaitu membuat pemerhatian. Jadi soalan dia nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok Q dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2. Okay. Jadi kita nampak di sini ada 2 gambar rajah. Jadi kita boleh buat pemerhatian dari secara membandingkan. Okay. Jadi contohnya, contoh jawapan dia adalah yang pertama, sesaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada rajah 4.1, ataupun kita juga boleh tulis sesaran blok Q pada rajah 4.1 lebih dekat daripada rajah 4.2. Okey, untuk KPS 2, KPS yang kedua ni, itu membuat inference. Jadi maksud membuat inference ni adalah memberi sebab kepada pemerhatian. Okey, sekarang kita tengok soalan tadi ya. Jadi pemerhatian dia tadi kita tengok, kita tulis sesaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada rajah 4.1. Itu pemerhatian dia. Jadi jawapan
untuk inference pula, kita kena tulis kerana. Jadi, kerana jisim troli pada rajah 4.2 lebih besar berbanding jisim troli pada rajah 4.1. Okay. Jadi, kita memberi sebab kepada pemerhatian soalan yang pertama tadi. Okay, jadi jawapannya kerana jisim troli pada rajah 4.2 lebih besar berbanding jisim troli pada rajah 4.1. Okey, jadi untuk KPS yang ketiga iaitu mengelas. Jadi mengelas ni membawa maksud mengenal pasti persamaan dan perbezaan ataupun kita mengumpul berdasarkan sifat sepunya menggunakan kriteria-kriteria lain untuk mengumpul objek. Jadi kita tengok soalan ini. Okey, bahagian R mengawal tindakan luar kawal. Tandakan right tindakan yang dikawal oleh bahagian R. Jadi untuk soalan ini, kalau kita tak tahu apakah dia bahagian R pun tak apa. Kerana kita boleh tengok jadi apakah maksud tindakan luar kawal? Jadi tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku tanpa kita sedari. Okay? Maksudnya dia berlaku tanpa kita sedar, okay? Dan tak disengajakan. Okay, kemudian daripada gambar rajah ni, gambar rajah yang pertama ni adalah degupan jantung. Okay, yang kedua, pelajar ni dia menaip di komputer. Kemudian yang seorang ni pula yang bawah ni tengah menulis. Okay, kemudian yang keempat ni dia tengah bersin. Okay. Jadi kita boleh kelaskanlah yang mana dia adalah tindakan luar kawal. So jawapannya degupan jantung dan bersin. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan mengelas juga. Okey. Kumpulan umur 20 hingga 25 tahun memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Tandakan right makanan yang membekalkan nilai kalori paling tinggi kepada kumpulan umur ini. Okey, jadi kita kena tahulah yang manakah kelas-kelas makanan. Apakah kelas-kelas makanan bagi setiap makanan yang diberikan, dan kita tahu antara kelas makanan berikut yang manakah mempunyai nilai kalori harian yang paling tinggi. Okay. Ini jawapannya adalah mentega. Okey, sekarang kita tengok soalan KPS yang keempat, iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey, untuk mengawal pemboleh ubah ni, kita boleh tengok daripada ayat. Jadi contohnya, soalan 1, rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang sama jisimnya. Okey. Yang kedua, mengkaji kesan bendasing ke atas takat didih air suling. Ini langkah yang pertama, garis pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang berbeza. Okay, apa yang akan mempengaruhi keputusan. Okay. Kemudian garis pemboleh ubah bergerak balas. Okay, apa yang diperhatikan di akhir eksperimen. Kemudian yang ketiga, garis pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang sama. Okey, selain daripada ayat, kita juga boleh mendapatkan, boleh dapat mengawal pemboleh ubah daripada gambar rajah. Okay, sama juga kita boleh nampak daripada gambar rajah tu apa yang sama, apa yang berbeza, dan apa yang diperhatikan di akhir eksperimen.
Okey, selain daripada ayat dan juga gambar rajah, jadi cara kita mengawal pemboleh ubah ni juga boleh dapati daripada jadual. Okey. Jadi untuk soalan ini, jadi langkah-langkah dia kita boleh dapatkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas sahaja. Dua pemboleh ubah saja yang kita boleh dapat daripada jadual. Okay. Jadi untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis bahan. Okay. Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah takat didih. Okay. Jadi kedua-dua pemboleh ubah itu didapati daripada tajuk jadual iaitu jenis bahan dan takat didih. Okay. Jenis bahan adalah pemboleh ubah dimanipulasi iaitu di sebelah kiri jadual. Manakala takat didih adalah pemboleh ubah bergerak balas yang terletak di sebelah kanan jadual. Kemudian daripada graf juga kita boleh dapatkan pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah manipulasi di mana rujuk kepada label paksi graf itu. Jadi label paksi yang mendatar ataupun mengufuk merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala label paksi yang menegak adalah merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi untuk mengawal pemboleh ubah ni, satu perkara saya nak ingatkan kepada pelajar. Yang pertama, tidak boleh menulis alat radas. Tidak boleh menulis alat radas ni contohnya kalau kamu tulis jenis bika ke, jenis sabung uji ke, tu tak boleh ya. Okey, kemudian mesti ada parameter di hadapan. Jadi contohnya kalau untuk asid, jadi asid ni adalah bahan Jadi asid kita boleh tulis jenis asid, isi padu asid atau kepekatan asid. Atau kalau untuk logam pula, kita boleh tulis jenis logam, saiz logam, jisim logam. Okay? Ataupun kalau kita nak tulis alat radas, dari segi bacaan boleh bacaan termometer contohnya. Okey, untuk KPS yang kelima adalah membuat hipotesis. Jadi untuk membuat hipotesis, kita kena yang pertama kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan yang kedua kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Jadi untuk tujuan mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah suhu, pemboleh ubah bergerak balas dia adalah pertumbuhan bakteria ataupun saiz koloni. Jadi daripada objektif itu kita boleh membina hipotesis ya. Jadi kita mesti menggunakan kata penghubung yang sesuai. Okey, ayat yang dibina mesti ayat lengkap dan boleh diuji dalam eksperimen. Contohnya, contoh hipotesis, jika suhu meningkat maka saiz koloni bertambah. Ataupun jika suhu meningkat maka pertumbuhan bakteria bertambah. Okey, kemudian membuat hipotesis ni tidaklah semestinya ada semakin-semakin ataupun jika maka. Jadi untuk yang hipotesis yang jenis yang khusus ini, jadi kita boleh tulis contohnya pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Jadi kita maksudnya kita terus ambil nilai yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun suhu 37 darjah Celsius adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini yang dimaksudkan dengan hipotesis khusus. Jadi jika hipotesis yang umum, contohnya
nilai pH memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Jadi ini adalah tidak diterima. Okay? Tak betul ya. Okay, jangan tulis secara umum. Okay? Mestilah secara spesifik ataupun khusus. Okay, sekarang mari kita tengok pula soalan yang kedua, masih lagi tentang membuat hipotesis. Okay, Rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Okay, jadi nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, kepekatan antibiotik adalah boleh ubah dimanipulasi. Kawasan jernih yang terbentuk adalah boleh ubah bergerak balas. Jadi, kita boleh tulis hipotesis dia, cakra antibiotik yang berkepekatan tinggi akan membentuk kawasan jernih yang lebih luas atau lebih besar. Okay, so daripada gambar rajah, okay, kita boleh buat hipotesis. Okey, untuk KPS yang ke-6 iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, jadi untuk KPS ini kita mestilah membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai. Jadi kita kena mencatat bacaan dengan tepat dan menggunakan unit piawai dengan betul. Okey. Jadi biasanya dia akan bagi gambar rajah. Okay. Kemudian dia akan bagi alat. Jadi di sini kita ada voltmeter sebagai alat dia. Okay, kemudian untuk yang soalan ini pula, alat yang diberi adalah termometer. Jadi kita dikehendaki memberikan bacaan akhir pada termometer. Okey. Okey, untuk KPS 7 dan 8 pula iaitu menggunakan hubungan masa dan ruang dan meramal. Okey. Jadi soalan yang diberikan ialah nyatakan hubungan di antara isi padu hidrogen yang dibebaskan dengan masa pada 6 minit yang pertama. Okay? Berdasarkan graf yang diberi. Okay? Dia suruh nyatakan hubungan di antara isi padu hidrogen yang dibebaskan dengan masa pada 6 minit yang pertama. Okay? Kemudian meramal. Okay, ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan pada minit ke-16. Jadi jawapan dia, isi padu gas hidrogen yang dibebaskan meningkat dengan masa. Okay? Itu adalah hubungan. Okay? Kemudian, untuk meramalkan, jadi isi padu gas hidrogen yang dibebaskan pada minit ke-16 adalah 30 cm padu. Okey, untuk KPS yang ke-9 iaitu definisi secara operasi. Okey, langkah yang pertama, tentukan dahulu definisi sesuatu konsep. Okey, contohnya, definisi alkali, iaitu larutan yang mengandungi ion hidroksida. Kemudian yang kedua, ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat ataupun diperhatikan. Iaitu ion hidroksida tidak dapat dilihat tetapi boleh diuji menggunakan kertas litmus di mana ia menukarkan warna kertas litmus dari warna merah ke warna biru. Jadi kita tulis mula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan. Ya, jadi definisi secara operasi bagi alkali ialah larutan yang menukarkan warna kertas litmus dari merah ke biru. Okey, sekarang kita tengok soalan SPM 2007. Okey, tentang KPS 9 ni, definisi secara operasi.
Okey, jadi keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Kemudian nyatakan definisi secara operasi pertumbuhan bakteria. Okey. Jadi jawapan dia, pertumbuhan bakteria adalah, kita kena mulakan dengan perkataan yang hendak kita definisikan, ya, iaitu pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria adalah proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh pada pH 7. Itu adalah contoh jawapan yang betul. Okey, kita tengok soalan definisi secara operasi SPM tahun 2003. Soalannya, nyatakan definisi secara operasi bagi isoling. Diberi dalam jadual ni adalah isoling. Bahan dia adalah isoling. Kemudian takat didih 100 darjah Celsius. Daripada situ kita boleh buat definisi secara operasi, iaitu isoling adalah air ataupun cecair yang mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey, KPS yang ke-10 adalah berkomunikasi. Jadi, cara kita berkomunikasi adalah yang pertama, pindahkan data dari jadual ke graf, iaitu dengan menandakan titik pada graf. Kemudian, graf pula ada graf garis lurus. So graf garis lurus mesti guna pembaris. Kalau graf lengkung, tak bolehlah guna pembaris. So guna freehand. Dan boleh jadi juga graf bar ataupun histogram. Untuk graf bar atau histogram, saiz bar tu mesti sama. Jadi ni adalah graf melengkung. Yang pertama ni adalah graf bilangan koloni bertambah dengan masa. Dan yang kedua ni ketinggian anak benih bertambah dengan masa. Jadi dua graf ni adalah contoh graf lengkung. Jadi yang ini pula adalah contoh graf bar, iaitu graf untuk variasi tak selanjar. Contohnya kumpulan cap ibu jari. Untuk soalan bahagian B, jadi persediaan yang kamu mesti ada. Jadi kamu mestilah bacalah buku, kena ada maklumat, kena banyaklah ilmu untuk jawab soalan B ni. Jadi selain daripada tu, tips dia, murid-murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam ransangan soalan. Yang kedua, ransangan soalan adalah dalam bentuk pernyataan, gambar rajah, carta alih, jadual atau tindak balas kimia. Jadi selalunya terdapat maklumat yang boleh membantu untuk mendapatkan jawapan dalam ransangan soalan. Kemudian jangan gunakan huruf potong atau ringkas untuk jawapan. Contohnya kalau kamu nak tulis yang, kamu tulis YG saja. Ataupun kalau kerana, tulis KRN saja. Ataupun untuk tidak, kamu tulis pangkah sahaja. Jadi itu tak betul. Kemudian untuk ejaan, ejaan istilah mesti betul. Dan kalau soalan gambar rajah sinar, garis sinar mesti dilukis dengan menggunakan pembaris dan mesti ada anak panah. Kemudian jangan pula memberi jawapan lebih daripada apa yang diperuntukkan oleh markah. Jadi contohnya kalau dia soalan minta dua contoh saja, kemudian kamu bagi 3 contoh. Tiba-tiba yang ketiga tu salah, jadi dia akan menyalahkan 2 yang betul yang ke atas tu. Itu bahaya ya. Untuk bahagian C, jadi soalan 10 wajib dijawab. Ini soalan mengeksperimen. Kemudian soalan 11 dan 12, kita boleh pilih salah satu. Jadi soalan dia tentang mengkonsepsi, membuat keputusan dan penyelesaian masalah.
Jadi soalan 11 dan 12 ni sebenarnya dia mudah, tapi selalunya tak dijawab oleh pelajar. Okey, itu kesilapan lah. Okey, cara untuk menjawab soalan 10 ni. Jadi yang pertama soalan dia hipotesis, membina hipotesis. Jadi untuk membina hipotesis ni, andaian yang kita buat tu, penyataannya mestilah spesifik. Okay. Kemudian yang kedua, tujuan. Okay, tujuan penyataannya mesti ada untuk mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi ke atas pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Ataupun kesan MV ke atas RV. Dan yang ketiga, dari penyataan yang diberikan, okay, kita boleh kenal pasti dua jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Yang keempat, kebanyakan radas dan bahan diberi dalam soalan. Jadi, kamu perlu tambah satu atau dua bahan. Okay, contohnya, cecair. Kalau cecair, contohnya ialah tabung uji ataupun bekas. So, kalau untuk elektrik, biasanya dia suruh tambah wire ataupun klip wire. Kemudian kalau untuk pemanasan, biasanya dia minta kita tambahkan penunu Bunsen. Okey, untuk yang kelima ni, bahagian prosedur. Jadi kita kena yang pertama, terangkan cara penyediaan radas. Jadi kalau kita lukiskan rajah yang berlabel yang lengkap pun boleh diterima ya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita terangkan apa yang dilakukan kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, yang ketiga, terangkan apa yang dilakukan kepada pemboleh ubah dimalarkan. Okay, yang keempat, bagaimana untuk memerhati, mengira dan mengukur pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kita gunakan perkataan pemboleh ubah bergerak balas yang diperhatikan dan dicatatkan. Maksudnya, kita kena tulis dengan lebih spesifik apa yang diperhatikan. Okey, yang keenam, penjadualan data. Jadi untuk penjadualan data ini, jadi kita haruslah buat jadual. Jadi di sebelah kiri kita letakkan pemboleh ubah dimanipulasi dan di sebelah kanan pula adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Dan ruangan di bawah pemboleh ubah bergerak balas tu haruslah dikosongkan. Okay, jangan tulis apa-apa. Okey, sekarang kita tengok soalan 10. Okey, soalan eksperimen ni. Kita tengok contoh soalan. Jadi diberi situasi ya. Zaki telah membeli 2 buah basikal untuk anaknya. So beliau mendapati rim tayar basikal A mudah berkarat berbanding rim tayar basikal B. Jadi situasi ini menunjukkan bahawa pengaratan bergantung kepada jenis bahan. Okey, soalannya yang pertama, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. B, berdasarkan situasi diberi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat sifat kakisan sesuatu bahan dengan menggunakan paku besi, paku keluli, air suling dan radas lain. Jadi huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Yang pertama, tujuan eksperimen. Yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, senarai radas dan bahan. Yang keempat, prosedur atau kaedah. Dan yang kelima, penjadualan data. Okay, kemudian, ini adalah contoh jawapan untuk hipotesis. Kita boleh tulis rim tayar basikal A mudah berkarat berbanding rim tayar basikal B. Okay, yang ini berdasarkan situasi yang diberi ya. Ataupun kita boleh juga tulis rim keluli tahan kakisan berbanding rim besi. Okay. Ataupun kita juga boleh tulis
alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Yang itu adalah hipotesis secara umum. Okay, jadi kita boleh tulis hipotesis ni secara umum ataupun berdasarkan situasi. Okay, kemudian untuk tujuan, untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy dan logam tulen dalam air suling, ataupun untuk mengkaji ketahanan pengaratan bagi paku besi dan paku keluli dalam air suling. Kemudian pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis paku. Pemboleh ubah bergerak balas adalah ketahanan kakisan paku ataupun keadaan paku. Pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu air suling. Untuk radas dan bahan yang telah diberikan adalah paku besi, paku keluli, air suling. Jadi kita tambahkan 2 tabung uji. Jadi 2 tabung uji tu perlu untuk melakukan eksperimen. Jadi kalau tak ada 2 tabung uji, maka eksperimen tu tak dapat dijalankan. Jadi alat radas yang perlu ditambah adalah 2 tabung uji. Okey, untuk bahagian prosedur, so ini adalah contoh jawapan dia. Okey, yang pertama, sediakan 2 tabung uji yang dilabel A dan B. Yang kedua, masukkan air suling ke dalam tabung uji A dan tabung uji B. Yang ketiga, masukkan paku besi ke dalam tabung uji A dan paku keluli ke dalam tabung uji B. Kemudian yang keempat, biarkan tabung uji selama 1 hari. Dan yang kelima, perhatikan keadaan paku. Jadi untuk ayat yang pertama dan yang kedua tu, itu adalah tentang penyediaan radas. Okay? Jadi kemudian yang ketiga tu, ayat yang ketiga tu adalah bagaimana kita lakukan untuk dapatkan pemboleh ubah dimanipulasi. Okay? Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, tentang bagaimana untuk kita lakukan untuk mendapatkan pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Kemudian yang kelima tu, ayat yang kelima, bagaimana pula untuk mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Jadi kalau kita buat ayat penuh macam ni, so kita dapatlah 4 markah. Okay, kalau kita lukis gambar rajah saja, kita akan dapat markah juga. Okay, tapi dia tak markah dia tak penuh. Okay. Okay, untuk penjadualan data, so ada 2 kolom, okay, dua laju. Jadi laju yang pertama jenis paku, laju yang kedua keadaan paku. Okay, di bawah laju jenis paku, kita tulis paku besi dan paku keluli. Dan di bawah laju keadaan paku, kita kosongkan. Okay, jangan tulis apa-apa. Okay, kerana kalau kita tulis dan kalau jawapan dia salah, dia boleh menyebabkan jawapan kita salah. Okay, tak dapat markah. Okay, jadi untuk soalan 11B dan 12B, jadi soalan adalah tentang kemahiran berfikir, iaitu membina konsep, membuat keputusan dan soalan penyelesaian masalah. Okay, untuk soalan membina konsep, okay, maksud membina konsep adalah membuat pernyataan berdasarkan hubungan dan ciri umum untuk membina maksud, konsep dan model. Jadi langkah-langkah untuk menjawab soalan jenis ini, yang pertama, kenal pasti maklumat daripada rajah, iaitu ceritakan apa yang dilihat pada gambar rajah tersebut. Yang kedua, kenal pasti ciri sepunya. Okay. Kemudian yang ketiga, nyatakan konsep awal. Jadi untuk menyatakan konsep awal, kita kena ambil daripada soalan yang kedua tu, okay, ciri sepunya. So, 2 ciri sepunya kita masukkan dalam ayat. Okay, kita letakkan di depan ayat.
Dan konsep yang kita nak konsepkan tu, so kita letakkan di belakang ayat. Okay, kemudian yang keempat, kenal pasti contoh lain. Yang kelima, kenal pasti bukan contoh. Yang keenam, nyatakan konsep sebenar. Okay. Jadi konsep sebenar ni, dia hanya terbalik je daripada konsep awal. So kalau konsep awal tadi, dua ciri sepunya tu kita letakkan di depan ayat. Dan konsep tu kita letakkan di belakang. Tapi untuk konsep sebenar ni, konsep tu kita letakkan di hadapan. Dan dua ciri sepunya tu kita letakkan di belakang ayat. Okay? Okay, faham tak? Okay, mari kita lihat contoh soalan. Darjah 11.2 menunjukkan objek-objek diperbuat daripada logam yang berbeza. Okay, dan ini pula adalah jawapan. Contoh jawapan. Okay, yang pertama, okay, daripada gambar rajah tu kita tulis maklumat tu dalam bentuk ayat. Okay. Jadi contohnya besi, kuprum, aluminium dan emas adalah logam. Okay. Kemudian dua ciri sepunya, permukaan berkilat, mulu ataupun konduktor haba yang baik. Kemudian yang ketiga, konsep awal. So kita pilih dua ciri daripada yang kedua tadi. So kita ada tiga. So boleh pilih mana-mana dua lah. Contohnya kita pilih permukaan berkilat dan mulur. Jadi konsep awal dia adalah permukaan berkilat dan mulur adalah logam. Dan contoh lain bagi logam adalah natrium, plumbum, perak, zinc. Dan untuk contoh bukan logam ialah, jadi selain daripada logam lah, bukan logam. Okay? Iaitu karbon, neon, klorin ataupun sulfur. Dan untuk konsep sebenar, okay, jadi kita tuliskan perkataan logam tu di hadapan. Contohnya, logam adalah bahan yang mempunyai permukaan berkilat dan mulur. Jadi ciri sepunya tu kita letakkan di belakang ayat. Okay, kemudian untuk soalan 12, iaitu soalan yang terakhir, iaitu soalan tentang penyelesaian masalah. Jadi langkah-langkah yang perlu diambil, mula-mula yang pertama, kenal pasti masalah. Yang kedua, penjelasan sesuatu masalah. Yang ketiga, terangkan cara penyelesaian masalah. Dan yang keempat, pilih kaedah yang terbaik dan berikan penjelasan. Okey, jadi ini adalah contoh soalan 11 atau 12, okey. Penyelesaian masalah. Jadi contoh soalannya, okey, kebanyakan bahan buangan domestik seperti kertas dilupuskan dengan cara pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran udara. Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini. Okay, penerangan anda hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut. Okay, yang pertama, kenal pasti masalah. Kedua, terangkan dua kaedah penyelesaian. Dan yang ketiga, pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. Okay, ini adalah contoh jawapan. Okay, yang pertama, untuk kenal pasti masalah. Jawapan dia, pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara. Okay. Kemudian yang kedua, dua kaedah penyelesaian dan penerangan. Kaedah yang pertama ialah incinerator. Jadi penerangan dia ialah bahan buangan dibakar dalam bekas khas. Jadi bekas khas tu adalah incinerator. Dan yang kedua, kitar semula. Kaedah dia kitar semula. Jadi penerangan dia, bahan buangan diproses ataupun diguna semula. Kemudian yang ketiga, ditanam. Okay, kaedah dia ditanam. Kemudian penerangan dia, bahan buangan ditanam dalam tanah. Jadi untuk ini ada tiga. Jadi kamu boleh pilihlah
mana-mana dua kaedah yang kamu rasa sesuai. Okay. Kemudian kaedah yang terbaik dan sebab. Okay. Jadi kamu boleh pilih di antara tiga tu, pilih satu sahaja. Okay. So kalau kamu pilih incinerator, jadi sebab dia, ia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, untuk jenis soalan membuat keputusan pula. Jadi, membuat keputusan bermaksud memilih kaedah terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, langkah-langkah untuk menjawab adalah mula-mula sekali kena kenal pasti tujuan. Okay, yang kedua, kenal pasti beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, susun alternatif mengikut keutamaan. Dan keempat, nilai alternatif disenaraikan. Yang kelima, pilih alternatif yang terbaik dan sebab. Okey, ini adalah contoh soalan membuat keputusan. Okay, anda mendapati keledek yang ditanam mempunyai daun berwarna kuning dan pertumbuhannya terbantut. Okay, cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk dilaksanakan. Okey, sekarang mari kita lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama, tujuan. Okay, ialah untuk mendapatkan pokok keledek yang tidak bantut dan berdaun hijau. Okay, kemudian pilihan kaedah yang ada adalah yang pertama. Okay, yang pertama, guna baja yang mengandungi nitrogen supaya dapat mengatasi masalah daun kuning atau menghasilkan pokok berdaun hijau dan pertumbuhan baik atau tidak bantut. Okay. Pilihan yang kedua, guna baja yang mengandungi fosforus untuk menghasilkan pokok yang tidak bantut sahaja. Okay, pilihan yang ketiga ialah guna baja yang mengandungi kalium untuk mengatasi masalah daun kuning sahaja. Dan yang ketiga, urutan pilihan mengikut keutamaan. Yang pertama, guna baja nitrogen. Yang kedua, guna baja fosforus. Dan yang ketiga, guna baja kalium. Kemudian yang keempat, pilih kaedah yang terbaik iaitu menggunakan baja nitrogen. Ya, penerangannya kerana baja nitrogen dapat mengatasi pokok keledek bantut dan tidak berdaun hijau. Baiklah semua, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Cikgu Anizan. Bye.